Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Tasawwuri selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sekalian jemaah tujuh ayat rahman dan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini untuk salat Jumaat. Kami peringatkan kita masih lagi dalam keadaan yang berjaga-jaga. Jadi saya juga terpaksa mohon kepada tuan-tuan sila bawa sejadah pakai mask untuk datang ke surau dan tolong scan sejahtera. Pada minggu lepas amat mengecewakan pihak berkaitan. Ketika surau kita penuh, sepatutnya boleh menampung 1,000 lebih, 1,200, tapi yang scan cuma 950 orang sahaja. Jadi tolong pastikan tuan-tuan scan. Saya ingatkan tuan-tuan tadi, tolong scan sejahtera supaya memudahkan sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Dan untuk melemahkan tuan di Seksyen 20 pun ada yang telah dijangkiti COVID lagi. Jadi kami berada di surau masih lagi sentiasa berjaga-jaga. Sentiasa ada di laporan yang kami terima, masih ada yang kuarantin di Sungai Buloh dan ada lagi yang berkuarantin di rumah. Jadi tolong tuan-tuan, tolong scan, pastikan anda sihat, anda boleh datang ke surau untuk salat Jumaat. Kami tak nak cek satu-satu. Kalau tuan-tuan kita ada dalam sistem tu, tak salah datang. Kami tak cek satu-satu. Kami boleh pastikan tuan-tuan scan itu. Kalau juga orang Jais, kami kena cek ada kawan kuning atau warna merah. Itu sudah profil tuan-tuan, tapi banyak cerita dia. Jadi tuan-tuan tanya iman masing-masing. Kalau belum lihat ahlan wa dan marhaban bikum ke surau An-Nur untuk salat Jumaat. Yang kedua, jadi bagi ahli karya, berkaitan untuk ahli karya, pihak surau ada menyediakan bantuan untuk hakim miskin. Jadi orang ada disediakan di surau. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan perlukan bantuan surau, ada sedikit sumbangan yang akan surau sediakan, dan surau telah menyediakan tabung untuk asnaf. Jadi tuan-tuan boleh memohon. Jadi waktu mengambil borang, waktu semayang. Waktu semayang datang surau, ada borang di surau. Jadi kalau ada jiran-jiran yang tuan-tuan tahu kita ada hari-hari, ini khusus untuk ahli karya. Jadi surau di datang surau, waktu salat ada borang di surau dikeluarkan, jumpa saya atau Tuan Kursi atau Tuan Wasim. Jadi datang salat berjemaah, ambil borang. Kalau luar daripada waktu salat, kami tak sediakan. Kami sediakan pada waktu salat saja. Jadi kita terima waktu sehari, jumpa ahli lokasi atau baik untuk dapat borang. Tolong pesan pada jiran-jiran anda yang anda rasa perlu untuk kita beri bantuan. InsyaAllah kami akan dapat borang isi dan kami akan tapis. Kami akan salurkan duit tuan-tuan kepada jemaah yang telah masukkan dalam tabung asnaf dan anak yatim itu. Kami akan sampaikan kepada tuan-tuan yang dipikirkan perlu. InsyaAllah semoga penyampaian nanti akan dapat keberkatan kepada penyumbang yang telah menyumbang kepada program asnaf ini. Yang kedua, pesanan daripada Kementerian Kesihatan. Kita dah berjalan tinggi dan Kementerian menguatkan kepada cara di Seksyen 20 dah ada tinggi. Ini bukan Seksyen 20 keseluruhannya. Dah ada tinggi. Jadi tolong pastikan air-air yang bertakung. Dan tolong buat musim hujan ni, tinggi itu dalam 3 hari. Kalau saya dah boleh duduk dalam air. Jadi tolong balik air satu ahli pemasalah. Supaya semalam dah pergi dan akan berlanjutan. Kita takut nanti dia akan buat spot check dari rumah ada yang kesalahan. Jadi ini pesanan daripada Kementerian Kesihatan yang telah dimaklumkan kepada surau pakai tadi. Sekali lagi, tolong jaga kebersihan air bertakung di rumah anda untuk mengelakkan denggi, dan tolong jaga kesihatan anda sekiranya sihat datang surau untuk semayang supaya tidak berlewat dengan COVID-19 kepada anda karya kuat di rumah yang sama-sama berada di surau ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai kehidupan kita, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Setiap orang mempunyai kampung halaman yang merupakan tempat dilahir dan dibesarkan, tanpa mengira keadaannya susah atau senang, jauh atau dekat. Seseorang itu biasanya tetap merindui kampung halamannya sebagai kehidupan yang harmoni, pengalaman yang indah dan suasana tenang. Sebelum balik kampung, seseorang itu akan membawa bekalan yang mencukupi dan memastikan segala keperluannya tidak tertinggal. Semuanya dilakukan supaya kegembiraan dan kenikmatan balik kampung dapat dirasai. Dengan mukadimah itu,
Mimbar hari ini akan memberkatakan tentang iktibar balik ke kampung. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, iktibar balik ke kampung yang kita ingin ceritakan pada hari ini di mimbar ini yang mulia, bahawa kita berada di muka bumi ini hanyalah untuk menumpang sementara dan tidak kekal. Suka atau tidak, bersedia atau belum, apabila tiba saatnya, kita akan terpaksa meninggalkan dunia ini untuk balik ke kampung yang dimaksudkan kampung yang kekal abadi, iaitu akhirat. Malang sekali bagi yang tidak membawa bekalan atau bekalan tidak mencukupi. Pada ketika itu barulah ia meyakini tentang keperluan membawa bekalan yang sebenar, lantas menyesal dan merayu agar ditangguhkan seketika bagi mencari dan menambah bekalannya. Sungguhnya rayuan itu hanyalah sia-sia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 hingga yang ke-11, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan pula aku dapat menjadi daripada orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sesekali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala apa yang kamu kerjakan. Setelah kita tiba di kampung akhirat, kita tidak lagi berpeluang untuk berpatah balik untuk mendapatkan bekalan dengan melakukan amal soleh, kerana ia tidak mungkin berlaku seperti mana ditegaskan Allah dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami dapat melakukan amal saleh. Sesungguhnya kami telah percaya dan yakin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dengan keperluan bekalan balik kampung yang kekal abadi di akhirat nanti? Berapa banyak bekalan yang dibawa? Adakah ianya mencukupi? Seandainya kurang, maka peluang untuk menambah bekalan semasa hidup masih ada. Tetapi setelah ajal menjelma, peluang sudah tiada lagi. Ada juga yang pulang membawa bersamanya bebanan beberapa dosa yang menyebabkan kita diseksa dan diazab kerana keingkaran mentaati perintah yang disuruh. Terdapat juga mereka yang membawa bekalan yang banyak kerana kuat beramal, tetapi kemudiannya jatuh bankrupt, bekalannya habis untuk bayar hutang, bahkan hutangnya semakin bertambah kerana terpaksa menanggung hutang orang lain. Ini disebabkan kerana semasa dunia dulu suka mengata, mengumpat atau mencaci orang lain. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat, atadruna mal muflis? Adakah kamu mengetahui sekalian siapakah dia orang yang muflis atau bankrupt itu? Qalul muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihim thumma turiha fin nar. Bila mana Nabi bertanya, adakah kamu mengetahui siapakah mereka yang muflis? Sahabat menjawab, yang muflis itu adalah seorang yang tidak mempunyai harta dirham. Nabi bersabda, muflis dalam kalangan umatku ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan bawa pahala ibadah solatnya, puasanya, zakatnya, namun dalam masa yang sama dia juga membawa dosa berupa makian kepada orang ini, menuduh yang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah ini, serta memukul orang ini. Lalu diberikanlah kepada orang ini sebahagian pahala kebaikannya, dan juga kepada yang lain sebahagian pahala kebaikannya. Apabila segala kebaikannya sudah habis, sebelum semua dosa dapat diselesaikan, maka diambil pula dosa mereka itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, kemudian dilemparkanlah si fulan itu ke dalam api neraka.
Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan kita akan menjadi teman setia setelah kita mati yang akan menjadi bekalan di akhirat. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Yatbi'ul mayyit thalathatun fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Suatu mayat itu akan diiringi oleh 3 perkara. Yang 2 akan kembali, sedang yang satu lagi terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarga, harta dan amalannya. Akan tetapi harta dan keluarganya akan kembali, sedangkan amal akan tetap terus bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini beberapa peringatan dan pengajaran digariskan agar dapat menjadi panduan kita bersama. Yang pertama, ketahuilah kehidupan dunia tidak kekal. Oleh itu kita perlu buat persiapan sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Seperti mana kita perlu membawa bekalan ketika pulang ke kampung. Yang kedua, sedarlah bahawa penyesalan di saat menghadapi kematian tidak akan memberi apa-apa kesan baik bagi kehidupan di akhirat. Yang ketiga, umat Islam, jauhlah perbuatan mengumpat, memaki, membuat tuduhan palsu, menyeksa dan membunuh, kerana ia boleh jadikan pahala, boleh dijadikan menghapus kepada pahala di samping menampung dosa mereka yang dijadikan mangsa. Umat yang keempat, umat Islam hendaklah sedar bahawa sebaik-baik bekalan yang dibawa ialah taqwa, iaitu mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya yang menjadi sebab untuk kita memperoleh pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah ia sediakan dari amalnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah yang dipanggil orang yang fasik, yakni derhaka. Tidaklah semua ahli neraka dan syurga. Ahli syurga adalah orang-orang yang beroleh kemenangan, yakni mendapat segala yang diingini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu ma'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatikas samadaniyah jalalat malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwadhifain war ra'iyata wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad ya Allah kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor mewakafkan harta perbadanan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan Allahumma ya dafi'al bala idfa'na hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un